Masalah makanan ahli neraka. Sungguhnya makanan orang-orang yang di dalam neraka itu amat panasnya. Yang pertama, kata Syekh Idris Al-Marbawi, makanan ahli neraka tu panas, bukan sejuk, panas. Dimakan dia beberapa macam, dinamakan dia beberapa macam nama makanan, tetapi semuanya api dan pelebur isi perut. Begitu juga minuman ahli neraka itu, semua namanya yang bermacam, tetapi semuanya pelebur dan penghancur bagi barang yang di dalam perut itu dia. Makanan ahli neraka panas dan pelebur isi perut. Minuman ahli neraka panas dan pelebur isi perut. Makna kalau makan hancur isi perut kita. Dengan kerana itu diberi ingat oleh Nabi kita kepada segala umatnya, dan dikhabarkannya sekalian yang tidak kita ketahui lagi akan berlaku di negeri akhirat itu. Setengah daripada nasihat Nabi ialah dibacakan sepotong ayat Al-Quran seperti yang dikeluarkan khabarnya oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, Ani bin Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhihi al-ayah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Duk dengar bila? Hari Jumaat. Kalau Tok Imam Khatib yang membaca khutbah tidak berpesan dengan ittaqullah paling kurang, tak sah Jumaat dia. Sebab tu dalam kitab fiqh kata wasiat taqwa, tu maknanya wasiat taqwa paling kurang ittaqullah. Bunyi dalam bahasa Arab. Kalau tak bunyi dalam bahasa Arab, tak sah khutbah kita hari tu. Wah, tuan-tuan. Kalau pesan takat ni, sekurang-kurang ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ni. Bukan main bedai baca khutbah, tuan-tuan. Kena mengaji sebelum nak baca khutbah. Kena mengaji, tuan-tuan. Kena mengaji. Ada orang dia main baca khutbah, orang baca dia pun nak baca. Orang ni takut-takut tak sah isi khutbah kita tu, tuan-tuan. Penyebab tak sahnya solat Jumaat hari tu, kita nak tanggung berapa ribu orang. Kena belajar. Baik. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW telah membaca ia akan ayat ini. Akan ini ayat Al-Quran, iaitu firman Tuhan. Kira-kira maknanya, hendaklah takut sekalian kamu akan Allah sebenar-benar takut, dan jangan mati sekalian kamu melainkan hal keadaannya sekalian kamu itu orang-orang Islam. Takut kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Jangan kamu mati melainkan kamu ni orang Islam. Maka takut akan Allah sebenar-benar takutnya itulah menjunjung segala yang disuruhnya dan menjauh segala yang ditegahnya sekadar kuasa, supaya sejahtera daripada makan minum dalam neraka. Dan jangan mati sekalian kamu melainkan pada hal sekalian kamu beragama Islam, yakni hendaklah kekal sekalian kamu di dalam Islam sampai mati juga. Takat akidah je Islam, akhlak tak ikut Islam tak boleh, tuan-tuan. Kena ikut Islam. Tuan-tuan, hari ni tuan-tuan kita ni banyak didedahkan dengan akhlak-akhlak yang tak elok. Saya nak bagi tahulah. Kita ni ada Facebook. Kita ni ada Instagram. Kita ni ada Twitter. Kita ada WeChat dan sebagainya. Dalam tuan-tuan nak beramal ataupun tuan-tuan nak bergelombang dengan laman-laman sosial yang sebegitu rupa, kena jaga akhlak, tuan-tuan. Tuan-tuan nak bagi nasihat dalam Facebook, jaga akhlak. Tuan-tuan kena belajar balik nasihat yang sebenar ni lagu mana. Adakah dengan kita duk perli orang? Adakah dengan kita duk kata lebih orang kau? Jaga akhlak, tuan-tuan. Rasulullah dalam memberikan nasihat kepada orang tu lagu mana? Orang baca rasa nak berubah, bukan orang baca rasa menyampah. Tu. Kita bagi nasihat orang baca, Allahu Akbar, silap dah aku ni. Bukan orang baca, nak aram ni berapa hari dengar kuliah. Jangan disebabkan kita orang meluat dengan orang agama. Tu. Dia baru-baru nak gaya nak main. Kita pula yang lama dah dengar kuliah, dia buat tengok kerap.
Sikit ke mana? Lah budak tu makin tuang tak main dah. Kita ni hak ke jebeh mulut ni. Habis. Sebab tu tuan-tuan saya nak abang, kita nak tarik orang, kena bagi orang minat, bukan bagi orang menyampah. Saya ceramah, yang kita duk buat lawak, yang kita duk mencuit orang ni, nak bagi orang minat, orang merasa nak main dengar kuliah. Tuan-tuan yang main mengaji ni, balik update apa sikit dalam Facebook, bagi orang rasa, aku lepas aku ni, tiap-tiap malam aku nak baca Facebook dia, ada benda yang dia akan kongsi selepas dia balik kuliah. Orang pun duk baca, lah dengan sebab bacaan terhadap Facebook kita, mungkin hidayah Allah Ta'ala bagi kat dia, dia rasa dia nak kontak kita, boleh tak saya nak ikut awak pergi kuliah? Jangan dia baca, Allah hamba tengok dia ni berapa hari pergi kuliah, hamba tengok ni Mamat Poyo ni, dan dia cop geng kuliah Mat Poyo habis ke Mat Poyo geng kuliah habis. Kongsi bagi orang suka, jangan bagi orang menyampah. Ni saya nak abang. Geram ni tuan-tuan, bukan tempat nak lepas geram dalam Facebook. Orang nampak akhlak kita. Hari ni kita duk warak ni tuan-tuan, duduk luar pakai saban, pakai jubah dulu. Tapi dalam Facebook kita tak ada akhlak. Orang boleh baca akhlak kita dalam Facebook. Saya bukan nak puji Bang Syarul kita ni, puji lah. Setiap kali update Facebook mesti ada selawat. Sekurang-kurang orang baca Facebook dia, orang boleh selawat. Hatu. Dalam momen Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan nak cerita apa waktu tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila orang baca, orang boleh selawat. Lagu tu lah cara nak guna Facebook. Habis tak ada bismillahirrahmanirrahim. Habis tak ada. Dalam dia duk baca tu tak pernah bismillah. Pok pergi baca kita boleh bismillah. Pahala dapat kat kita dah. Kita nak komen dekat orang, jaga akhlak. Ni kita main hantam Facebook orang, kita main batal. Oi tuan-tuan, bukan macam tu. Ni kena ubah. Orang nak i'rab kita ni macam-macam. Kita duduk ni, Allah dia ni berapa hari baru orang komen balik. Woi, sebelum nak perbetul orang, perbetul keluarga hang lo. Habis kita main kuliah, nampak orang duk menyemang tepi jalan saja sampai masjid, jahat duk pergi update. Tadi saya nak main kuliah, nampak mereka duk melepak tepi jalan, na'udzubillah min zalik. Kenapa mereka tak nak fikir dengan orang? Kawan komen balik, oi kami melepak pakai seluar pendek boleh gagah, pak hang melepak pakai sependa yang tepi jalan, hang nak buat apa? Ni nasihat ni lagu mana tuan-tuan? Imam Al-Auza'i, tuan-tuan jangan dengar nama dia. Imam Al-Auza'i ni tuan-tuan, ada tiga orang dalam satu ketika, tiga orang datang nak berdebat dengan dia. Imam Al-Auza'i, saya bagi nama. Tiga orang datang nak berdebat dengan dia. Sebab dalam satu pandangan mereka tak suka dengan dia. Imam Al-Auza'i ni dia lebih cenderung kepada tasawuf. Yang nak main berdebat dengan dia ni golongan yang tak apa nak suka tasawuf ni, ayat acak dia tak suka. Bila main nak berdebat dengan dia tuan-tuan, sampai di rumah dia, dia panggil depa masuk. Depa kata tak, kami main bukan nak ni, kami nak main nak berdebat. Imam Al-Auza'i kata apa? Tuan-tuan dengar. Kalau kamu nak berdebat, kalau kamu nak bunuh aku sekalipun, itu hak kamu. Hak aku terhadap kamu, bila kamu tetamu aku kena jemput kamu masuk elok-elok. Satu. Tengok cara dia bagi. Lepas tu pun masuk. Bila masuk, lepas duduk. Imam Al-Auza'i sendiri pergi bancuh ayak, main letak. Imam Al-Auza'i pergi cari buah, bagi mereka makan, jamu mereka. Sampai tahap Imam Al-Auza'i bawa tolong basuh tangan mereka, tolong sabun tangan mereka, bagi elok, lap tangan mereka, tak. Tanya mereka apa lagi hajat. Ni, kalau nak pergi tandas situ ni ada ni semua. Habis mereka tu semua duduk. Dia kata, okey, apa yang kita nak bincang sebenarnya? Lepas dia tanya mereka tu. Apa kata mereka? Wahai imam, cukup dengan akhlak kamu membuktikan bahawa tingginya nilai tasawuf yang kita perlu ada. Cukup. Itu yang kami nak tahu. Balik dia tu.
Tak debat, buka kitab, tak buka ayat Quran apa lagi. Lepas tengok akhlak Imam Al-Auza'i, lepas kata cukup. Baru kami tahu betapa tingginya nilai tasawuf yang perlu ada dalam diri kita. Ni dia kamu terjemahkan. Dia mengaji, bukan dia nak tunjuk pandai. Dia belajar, bukan dia nak tunjuk hebat. Tapi dia nak beramal dengan ilmu ni kerana Allah. Itu nama dia nasihat bil hal, dengan amalan, dengan perbuatan, dengan akhlak. Nasihat bukan bercakap. Ada orang dia boleh terima nasihat kita dengan bercakap. Ada orang dia boleh berubah kerana nasihat kita dengan perbuatan, sebagaimana yang dibuat oleh Imam Al-Auza'i. Boleh. Tolong jaga akhlak. Dalam tuan-tuan nak berfacebook, tuan-tuan tak suka, jangan komen. Bila tuan-tuan komen dalam laman orang, menampakkan akhlak tuan-tuan tu lagu mana? Tuan-tuan tak suka dekat seseorang, tuan-tuan guna medium dakwah, medium Facebook, hantam dia cukup-cukup. Tuan-tuan masuk dalam Facebook dia, tuan-tuan hantam. Tuan-tuan tak berakhlak, hantam orang dalam rumah orang, hantam tuan rumah dalam rumah dia. Kita suka tak orang hantam kita dalam rumah kita? Kita tak suka. Jangan buat lagu tu. Ni adab dalam berlaman sosial, adab dalam kita nak menggunakan teknologi. Ni tuan-tuan update Perak tangkap gambar. Alhamdulillah hari ni dapat mengikuti kuliah di Masjid Sembilan. Antara intipatinya berat baca sudah. Tuan-tuan bukan tahu siapa yang mengikuti kita dalam laman sosial. Orang yang benci kat kita baca. Dia ni tak ada kerja lain, duk update bab mengaji. Mana ada bunyi gitu? Betul ni. Ni kita duk pompang. Kalau ia tak setuju, gunakan bahasa yang orang baca biar tersentuh. Itulah Nabi Rasulullah. Nabi dalam memberi nasihat bukan Nabi terajal kan? Tak. Nabi dalam memberi nasihat, Nabi berakhlak menggunakan perkataan. Tuan-tuan tak tengok, cuba tengok bagaimana ulama menukilkan nasihat-nasihat Nabi. Cuba tengok ulama menukilkan bagaimana nasihat Nabi. Kita sayang kat Rasulullah ni sebab apa? Bila nasihat dia masuk, bila dia nasihat dia masuk, bila dia nasihat dia masuk. Sebab tu saya kata gunakan dengan baik. Jangan jadikan Facebook kita tempat orang menilai kita ni lagu mana. Serban, kayu suri, rida, oh Rasulullah, akhlak setan. Tak mahu. Tentang minta maaf lah kalau rasa ni. Minta maaf, ni saya nak abang cara kita nak beradab menggunakan laman sosial. Baik, sambung. Kerana siapa keadaannya demikian itu, tidaklah ia makan dan minum apa makanan dan minuman ahli neraka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law anna qatratan min az-zaqum qatarat fi darid dunya la afsadat ala ahli dunya ma'aishahum fa kaifa biman yakunu ta'amahu." Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau sekiranya satu titik daripada zakum itu, titik ia dalam negeri dunia ni, nescaya binasa atas ahli dunia kehidupan mereka tu. Zakum ni tuan-tuan, zakum ni kalau setitik zakum jatuh atas dunia ni, kata Nabi, binasa ahli dunia, habis penduduk dunia ni. Zakum tu. Ada juga pandangan ulama kata pokok-pokok yang berduri di atas padang pasir tu, ada kaul yang kata, ada kaul saya kata nah, ada kaul saya lapik kata itu antara zakum dunia. Yang mana pokok tu unta pun tak mau makan. Unta ni tuan-tuan, unta ni sebab tu kalau kita pi ke Mekah, mereka akan bawa kita pi ke ladang unta tu ya. Ladang unta ni kita pergi tengok dapat pahala sebab Allah Ta'ala suruh kita melihat tentang penciptaan unta. Unta ni dia makan apa? Tapi zakum tu, pokok tu dia tak pernah makan. Sebab tu kata ada setengah ulama kata setengah. Kata itulah zakum dalam dunia. Zakum di akhirat kelak titik jatuh hancur habis dunia ni dan ahli dia. Maka bagaimana pula kiranya masuk ke perut orang yang makan daripada zakum. Kata Nabi, cuba fikir tengok kita ni yang kelapak sangat nak masuk neraka, kalau makan zakum dia dulu ke mana? Kalau zakum tu jatuh di dunia, hancur dunia. Bagaimana bila zakum tu masuk dalam perut, hancur isi perut. Kata Abu Isa, bermula ini hadis hasan lagi sahih.